So gambar yang pertama ni ialah gambar apa? Kita Tape. Kalah. Measuring tape. lah kan? Measuring tape lah. So ni biasa yang untuk construction punya lah kan. Kalau korang nak buat rumah ke apa benda ke macam tu lah. And then second picture, korang nampak? Protector. Bukan kompas. Compasses, pencil. Compasses, pencil, and then ni dia circle lah. Okay. And then third one ni siapa ni gambar apa? Maps. Gambar map. Wish. The map. Waze. Gambar Google. Okay, Google apa? Google direction tu kan. Okay, so this is what we call consider the cakap location lah. Okay, so apa kaitan dia dengan physical quantities and measurement. Okay, alright. So kita akan ada dua subtopik. Okay, subtopik yang pertama ialah dimension and then subtopik yang kedua ialah skala and vector. Okay, so untuk dimension. Okay, so dimension ni kalau kita tengok dekat sini, so defined as a technique or method to express in terms of combination of basic quantities. So ada berapa basic quantities yang korang belajar? Kat sekolah ada berapa? Ada 5 lah. Okay, kalau syllabus 5. Dekat sini kita boleh tambah lagi satu, amount of substance ataupun mole. Okay, yang ini dalam chemistry lah. Okay, tolong ni. Sekejap. Alif mute mic boleh? Dia tak perasan. Okay, right, thank you. Okay, so daripada basic quantities ni kita nak convert dia kepada dimension. So kalau kita tengok sini, mass dia dimension dia mesti dalam root M besar. Ni simbol dia. Length mesti L besar. Okay, time mesti T besar. Ni bukan temperature lah. Kalau temperature dia dalam degree. Okay, and then simbol untuk amount of substance ialah N besar. Dan unit ni semua mesti dalam unit SI. Okay, so macam sebelum ni saya dah mention, unit is a very crucial part in your calculation. Kenapa? Sebab korang selalu lupa nak tulis unit, betul tak? Kat sekolah pun mesti cikgu korang dah selalu marah sebab korang tak tulis unit. Dan saya nak tekankan dekat di sini bahawa kalau korang tak tulis unit, dia adalah salah satu dosa besar yang korang buat dalam fizik. Apa saya cakap? Dosa besar. So sekali kalau korang buat calculation, write down your answer, please take note kalau tak tulis unit aku dapat satu dosa. Dan dosa tu adalah dosa besar. Okay? Alright. Kenapa dosa besar? Sebab bila korang tak tulis unit, korang akan hilang markah dekat situ. Bila hilang markah, consider korang punya kerja adalah sia-sia. Okay, so kerja sia-sia ni ialah benda yang tak memberi manfaat kepada kita, so dapat dosa lah. Sebab tu saya kata dia dosa besar. Okay, jadi jangan tanya ustaz-ustaz pula betul ke dapat dosa ni, saya nak tekankan. Okay, alright, so apa kegunaan dimension? Okay, kalau kita tengok kat sini ada 3 sebenarnya. Ada 3. So yang pertama dekat sini, saya suka conteng sebenarnya. Okay, so ini yang pertama. So kita nak determine the unit of physical quantities. Contohnya nanti kita tengok apa contoh dia. Okay, ni yang kedua. Kita nak check either kita punya equation tu betul ke salah dengan by using the principle of homogeneity. Okay, so homogeneity means right hand side RHS is equal to left hand side. So mesti equal. So baru dia akan jadi homogeneous. Okay, and then yang ketiga, we want to derive a physical equation. So maksudnya macam tak ingat lah formula ni, tak ingat. Tak apa, jangan risau. Korang boleh derive sebab korang dah tahu dah apa keperluan dia. So that's why first thing first, you must learn about dimension analysis. Okay, so this is the first one to determine the unit of physical quantities. For example, kita ada velocity ataupun apa kita panggil kelajuan, pecutan. Halaju. Pecutan acceleration kan. Okay, so halaju. Okay, so kita ada sesaran, displacement bahagi dengan masa. Okay, so displacement kita adalah S, time kita adalah T. So kat sini kita punya unit adalah ms lah, ataupun kalau kita nak letak S dimension, dia akan jadi M over dengan T. So dia akan jadi MT -1. So ni kita punya simbol. So korang boleh tambah lah dekat situ.
Okay, and then kat sini ada exercise 1. So determine the dimension and SI unit for the following quantities. Korang nak try buat, saya bagi masa 2 minit cukup tak? Okay, cuba try. Determine the dimension and SI unit for the following quantities. So dimension means mesti dalam simbol yang inilah. Okay, dia mesti datang dalam simbol yang ini. Okay, cuba korang try buat, saya bagi masa 2 minit. Determine the dimension for acceleration, density, linear momentum, force, and give the SI unit as well. Okay, kalau tak ingat balik, acceleration ialah pecutan, density ialah ketepatan, linear momentum adalah momentum lah. Okay, and then force adalah daya. So macam kelas saya semalam, dia kata semua orang belajar in Malay. So ada tak any of you yang belajar dalam BI? Boleh angkat tangan. Okay, thank you Ryan. Okay, quite a few of you learn English and physics. Learn English. Okay, thank you for your response. Okay, thank you very much. Okay, dah siap? Okay, kalau dah siap, kita check jawapan kita yang pertama. So, saya contohin dekat sini lah ya. Okay, so this is for exercise 1. Okay, so yang pertama ialah acceleration. So, acceleration kita tahu dia adalah hal laju bahagi dengan masa. So, maksudnya dia adalah ms negative 1 divided by s. So kita akan dapat ms negative 2. So this is the unit. Okay, so dimension will be meter, means refer to L. Time s adalah second, so t. So lt negative 2. So this is dimension for acceleration. Okay, correct? You got your answer correct? Yes. 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 Yes, you good. Okay, right now, second density. So we know that density ialah mass over dengan volume. So mass we know dia punya simbol adalah M. So volume kita tahu dia adalah length kuasa 3. So ialah L3. So our dimension will be ml negative 3. So unit will be kilogram per meter cubic. Okay. Alright. So you got your answer correct? Yes. Yes. Okay, good. You are on the right track. Okay, next C. We have a linear momentum. So we know momentum P equal to apa? MV. MV, okay. So M refer to mass. Mass kita akan ada mass. Velocity ialah LT negative 1 meter per second. So this is the dimension for momentum. And then unit kita adalah kilogram meter per second. So basically sebenarnya kalau korang tak ingat unit, korang boleh je refer pada dia punya equation. Okay. So barulah korang dapat unit dia. So rata-rata sebenarnya kadang-kadang dia lupa nak tulis unit. Okay, last one. We have force. So daya, force equal to what? Ni selalulah. Force equal to MA. Very good. Okay, very good. MA, so kita tahu mass, M ialah mass. Okay, A ni adalah acceleration. Kalau kita tengok tadi acceleration punya symbol dimension LT negative 2. So this will be the dimension for force. So kita punya SI unit adalah kg, ms negative 2 ataupun apa? Force. So selalu kita guna unit apa? Newton. Okay, so very good. So you can use either this unit or Newton untuk unit pada force. So selalunya korang akan tulis Newton lah. That will be the common one. Okay. So understand the first one.
to determine the unit of physical quantities. Okay, right. We look at the second function of dimension. We want to define the physical equation, either is correct or wrong, by using the principle of homogeneity. For example, given you have this equation, so kat sini saya bagi satu equation, S equal to UT half AT squared. So on my left hand side ialah S, on my right hand side ialah UT plus half AT squared. Okay, half ni ada tak dimension? Tak ada. Tak ada, sebab dia adalah constant. Okay, so dia tak ada unit lah. So kalau kita tengok dekat sini, UT, unit dia adalah, kita punya dimension adalah L. And then AT squared pun kita ada dapat L juga. So maksudnya homogeneous ke tak homogeneous? Sama tak left hand side dengan right hand side? Sama. Okay. Sama. Kalau kita tengok dekat sini, so S equal to UT plus half AT squared kan. So kat sini dimension dia adalah L. And then sini pun L, sini pun L. Korang pula janganlah tambah L jadi 2L. Macam ni, betul ke? Tak. Tak. Kita bukan kira macam tu. Okay, kita bukan tambah. Kita nak compare dia punya dimension. So maksudnya sini L dan sini pun L. So kita consider dia adalah homogeneous. Okay, so that left hand side equal to right hand side. So L equal to L. Okay, alright, and then kat sini saya ada bagi exercise. 2 exercise. Okay, so kita nak tengok sama ada dia homogeneous ke tak. So korang nak try, kita try yang B, boleh B. Okay, cuba korang try buat yang B dulu. Okay, saya kata where T ialah period sebenarnya. Okay, L ialah length, G ialah gravity. Okay, so kita nak check either it is homogeneous or not. Okay, 2 pi ni ada unit tak? Ada. Tak ada. Tak ada. Okay, alright. Siapa tahu fakta menarik berkenaan pi? Pi ni sebenarnya dia adalah apa dia sebenarnya? Nombor irrational. Okay. Siapa lagi tahu fakta menarik berkenaan dengan pi? Sama dengan satu. Pi ni ialah circumference. Kan, itu tak sama satu. Okay, pi ni sebenarnya dia adalah equal to circumference of Boleh circle. Okay, bahagi dengan apa? Bahagi dengan 10 meter. Yes, diameter. Okay, so kalau you ada circle, you kira you punya circumference, yang you bahagi dengan you punya diameter, you akan dapat pi tu. Regardless what kind of value, you akan still dapat pi. So you can check later on. You boleh try buat eksperimen. Kat rumah ada tape tu kan. Okay, kalau kat rumah mak jahit baju ke apa, try check. Ambil botol air ke apa, check the circumference, and then bahagi dengan diameter, dapat tak pi. That's a additional fact about pi lah. Okay, sambil-sambil tu dah dapat dah jawapan? Okay, kalau kita tengok dekat sini, Ijam kenapa Ijam? Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini, okay, T ni ialah period. Period ialah rujuk kepada apa? Masa. Masa. Time, Yes, very time. good. Time. Yes, very good. Okay, so kat sini kita ada 2 pi and then kat sini L inilah G lah. Okay, so kat sini ni adalah masa. 2 pi ni tak ada unit lah. Okay, half, cert ni consider half. So kita akan ada meter bahagi dengan meter per second squared, and then kat sini adalah half. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, M kita boleh cancel out. S ni bahagi kan per negatif 2, so kita buat ni atas lah. Jadi S squared half index S1, so ni pun akan jadi S1 juga. 2 darab setengah, so dapat S1. Madam, So, jadinya kenapa G2 berjadi MS?
Oh, G ni ialah gravitational acceleration, gravity. Oh, okay. Okay. So kan korang belajar A sama dengan negative G which is equal to 10 meter per second squared. Am I right? Betul? So Yes. gravity? Yes. Okay. So cumanya bila korang masuk matrik, you're no longer using 10. Okay. So please bear in mind, so your G will be equal to 9.81 meter per second squared. Okay. So nanti later on lah kita akan discuss dalam topik tu. Okay. So yang A ni untuk korang buat your own exercise. You can do it later. Okay. So for this one, is it homogeneous? Yes. Yes, it's homogeneous sebab right hand side equal to right hand side. Ataupun kita boleh kata T equal to T. So therefore Madam. the equation is homogeneous. Yes. Apa maksud yang LHS apa macam mana nak menyebut ni homogeneous ni, apa maksud dia? The meaning. Homogeneous ni maksudnya dia setara, kiri dan kanan sama. Okay. So maksudnya ni ialah left hand side. LHS, left hand side. Ini adalah right hand side. So left hand side kita tadi unit dia adalah second, betul? And then right hand side kita pun tadi kita cari unit dia pun second. So dimension dia satu kiri T and then belah kanan pun T. So that's why dia become a homogeneous sebab dia sama. Homogeneous. Okay? Boleh? Madam, Ah, nak tanya yang okay. yang proving dia punya homogeneity ni, Mm-mm. kan yang bawah ni kan yang exercise 2B ni, Madam guna simbol kan yang kgms per second tu. Tapi yang atas Madam guna simbol. So macam mana kita nak tahu jawapan dia tu, kita nak kena tunjukkan dalam simbol ataupun kita guna unit? Cara penyelesaian tu tak kisah, tak ada masalah. Cumanya Cumanya korang dia tak semestinya rigid pada satu solution saja, dia boleh banyak cara lah. Maksudnya kalau korang nak start terus kepada dimension terus pun tak ada masalah. Contohnya korang nak start terus kepada, korang kata T adalah sama dengan tak ada unit kan. AM kita ada length bahagi dengan length T negative T, dan kat sini ialah half. Korang nak start macam ni pun terus boleh, tak ada masalah. So korang akan dapat T equal to macam ni saya guna unit. Lepas tu saya dapat dia punya dimension. Okay. So there's never dia takkan ada satu solution yang yang strict lah. So, boleh je secara mana-mana as long as tunjuk dia punya dimension dan kena ada statement lah yang mengatakan that lah. So maksudnya kalau kita guna simbol ataupun unit mana-mana okey lah. Okay. Cumanya at the end of it kena tunjuk dia punya dimension punya simbol. So macam ni tadi saya guna unit kan. And then later on saya tunjuk dia punya dimension punya simbol. So maksudnya mesti tunjuk dimension punya simbol. Tapi korang nak start daripada dimension simbol ke ataupun nak start dari unit, tak ada masalah. Dua pun boleh. Okay? Okay, madam. Alright. Ada lagi soalan? Alif nak tanya soalan? Okay, tak ada soalan. Okay, can I proceed to the next slide? Diam, tak ada setuju. Kenapa Junaida nak tanya soalan ke? Angkat tangan. Tak ada. Okay, tak ada. Lupa nak turun lah tu. Ni kalau kat kelas ni dia dah kejung lah angkat tangan je kan. Tak turun-turun. Okay, right. So, kita tengok yang ketiga. Okay, sorry lah macam laju sikit sebab dah 8.50 kan. Lepas ni korang ada lecture lagi tak? Ada. Okay, alright. Apa? Okay, alright. So dekat sini kita nak tengok yang ketiga. So for example, you nak derive a physical equation. So kita tak tahu equation dia macam mana sebenarnya. Okay. So kalau kita tengok kat sini dia bagi dia kata a period of a simple pendulum depends on its length, so acceleration due to gravity G and mass. Okay. So by using a dimension analysis, obtain an equation for period of the simple pendulum. So this is the relationship it's all about. Okay. Okay. Bila dia kata depends on, dia mesti akan ada satu constant.
Okay, sebab kita panggil dia proportionality. Okay, so this one we call as proportionality. Okay, so kat sini dia bukan equal, tapi bila kita letak constant barulah dia jadi equal. Okay, so consider kita ada Lx, Gy dan Mz. Okay, so kita tahu T ni adalah period. Period maksudnya dia merujuk kepada time lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini dia keluarkan unit dia, dia punya simbol dia. Okay, so kita letak dulu constant as 1 and then ni adalah dimension untuk length Lx. Okay, ini adalah untuk acceleration LT negative 2, dalam kurungan kita ada y and then z. Okay, untuk mass. So left hand side kita hanya ada ialah apa? Kita hanya ada ialah T1. Okay, which is dekat sini T kita adalah negative 2y. Betul tak? So kat sini nampak kan? Okay, L kita ialah kosong, M kita adalah kosong, T kita adalah 1. So maksudnya 1 adalah equal to negative 2y. Okay, so maksudnya y kita adalah equal to half. Ni lah. Okay, so yang ni y equal to negative half. Okay, L pula 0 equal to x plus y. Okay, so since y adalah half, negative half maksudnya x kita adalah positive half lah. How about z? Z ni kat sini kosong, so z kita pun kosong. So literally dia tidak ada kaitan dengan mass lah. So bila kita masukkan balik nilai x, y, z, kita akan dapat k, L half, g negative half, m kosong. So that's why dia keluar tadi t sama dengan 2 pi cert yang positif kan, that's why dia dekat atas and then bagi dengan g. Okay, so terus jadi macam pandai sebab boleh dapat derive physical equation. Terus rasa pandai macam gitu. Okay, boleh? So ada 3 lah. Ada 3 tujuan kita belajar dimension ni. Okay, so semua orang boleh faham? So lah agak laju sikit, so tak apa, nanti saya dah record dah, so nanti korang boleh go through balik the video lah one by one. Okay, alright. So settle. So this is ada extra exercise untuk you try and do it. Okay, exercise 3 and exercise 2. So for dimension analysis punya extra exercise.